Nak pindah rumah, tapi macam mana nak jual rumah yang sekarang ni Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku Afif Azman. Terima kasih kerana menonton. Yang mana belum subscribe, please subscribe guys. InsyaAllah aku akan buat lebih banyak lagi sharing selepas ini. Korang mesti nak tahu cara nak jual rumah dengan cepat kan? Tanpa buang masa lagi, jom. Yang pertama, tentukan harga jualan ataupun tentukan harga rumah yang korang nak jual. Antara perkara utama bagi pembeli dalam nak menentukan pemilihan nak membeli rumah ialah harga. Jadi, kalau korang nak menjual rumah, pastikan yang pertama sekali korang tahulah berapa harga median di kawasan sekitar. Dan the best price is of course kalau korang boleh offer harga jualan di bawah harga median. Bukan harga market value tau, di bawah harga median. Apa tu harga median? Harga median adalah harga purata ataupun harga pertengahan dalam banyak-banyak transaksi yang terjual di sekitar kawasan rumah korang. Harga median ni harga pertengahan lah secara purata. Okey, contoh, harga yang paling tinggi pernah dijual di sekitar kawasan rumah korang, contohnya 600,000. Harga purata ataupun mediannya adalah sekitar 550,000. Dan harga yang paling rendah di sekitar 490,000. So jadi bila kita ambil yang purata pertengahan, kita dapat tentukan the median price for the area is RM550,000. Okay guys, korang mesti cakap, kalau gitu mesti nak suruh jual harga paling rendah 490 contohnya. Itu budak-budak pun tahu. Okay, sebenarnya dalam nak menentukan menjual rumah ni, memanglah of course kalau korang jual murah, memang korang buang harga kau-kau, memang senang sangat lah nak jual. Tapi sebagai pemilik, bila korang nak jual rumah, of course korang nak ada keuntungan dalam penjualan tersebut kan. Jadi kita tidak boleh lah nak letak harga yang terlampau rendah, nanti rugi ataupun kurang lah keuntungan tu. Ataupun kita tak boleh letak harga yang paling tinggi, sebab tawaran di kawasan sekitar mungkin lebih rendah daripada harga yang kita letakkan. Jadi kalau ada unit yang sama ataupun lebih kurang dan tawarkan harga yang lebih rendah, so unit yang harga lebih rendah tu akan terjual dulu. Selagi ada unit-unit yang di bawah harga median ataupun lebih rendah daripada harga yang kita offer, unit-unit tu akan terjual dahulu. Jadi rumah kita ni kita kena tunggulah. Berapa lama kita nak kena tunggu? Makin tinggi harga, makin lama tempoh yang perlu pemilik tunggu untuk dapat menjual rumah dia. Jadi cara yang paling pada aku berkesan, kita letakkan pada harga median dan kita tunggu dalam beberapa tempoh. Kalau dalam satu tempoh yang kita dah tetapkan masih tak ada respon, maksudnya mungkin harga yang kita offer tu tak mampu untuk dibeli walaupun market value dia lebih tinggi dan sebagainya. Belum tentu, contohnya market value di sekitar kawasan tu 600,000, pembeli mampu membeli untuk di kawasan sekitar 600,000. Belum tentu lagi. Mungkin mereka akan membeli pada harga median ataupun di bawah harga median. Contohnya kalau anda letak pada harga median 550,000, dalam satu tempoh tak ada respon, anda mungkin kena turunkan sedikit demi sedikit lah. Tidaklah terus mendadak. Mungkin daripada 550,000 anda boleh try drop 5,000 dulu, and then satu tempoh lagi kalau masih tak ada respon ataupun masih belum dapat lagi prospek yang betul-betul serius untuk membeli, anda boleh drop lagi 10,000 dan seterusnya. Tak ada masalah sebenarnya kalau anda nak jual pada harga 600,000. Contohnya median price kita tadi adalah 550,000, tapi anda masih lagi nak jual pada harga 600,000, tak ada masalah. Sebagai pembeli, mereka akan membuat penilaian mereka sendiri. Kalau memang diorang berkenan sangat dengan rumah korang tu, diorang rasa macam aku kena beli sebab rumah ni dekat dengan rumah family, dekat dengan akses, dekat tempat kerja, dekat dengan kedai dan sebagainya lah, ataupun diorang memang nak position rumah korang sekarang tu, diorang sanggup membeli pada harga lebih daripada harga median ataupun lebih daripada harga market value. Tapi perkara ni jarang-jarang berlaku. So, apa pembeli buat? Pembeli biasa dia akan buat penilaian dan diorang akan buat perbandingan. Kalau ada rumah lebih rendah tawaran dia berbanding dengan rumah anda, diorang akan survey dululah rumah-rumah yang tawaran harga lebih rendah. Kalau mereka berkenan dan mampu dengan bajet mereka, of course mereka akan
membeli rumah tersebut. Mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa tak letak harga yang tinggi? Sebab orang tu boleh jual lagi tinggi, orang tu jual harga sekian-sekian. Ini pengalaman yang saya lalui lah dengan beberapa owner. Mereka nak letakkan harga yang tinggi sebab dia orang kata kawan dia jual rumah dekat ujung tu harga RM650,000. Walaupun harga yang tertinggi dalam rekod ataupun transaksi yang ada dalam data adalah sekitar 600, dia cakap kawan dia boleh jual RM650,000. Of course, rumah saya pun mesti boleh jual pada harga RM650,000. So tak salah kalau korang nak cuba pada harga RM600,000, lebih daripada harga yang tertinggi dalam transaksi ataupun data, lebih daripada harga market value. Boleh, tak ada masalah. Tapi of course, bila korang menjual rumah dan korang letakkan harga yang paling tinggi, pembeli akan buat penilaian mereka sendiri. So kalau dia rasakan mereka tak mampu, mereka akan skip dan mereka akan cari properti lain ataupun rumah-rumah lain yang berhampiran di sekitar kawasan pada harga yang mereka lebih mampu untuk membelilah. Selain daripada itu, sebagai pemilik rumah, korang kena consider jugalah supply di kawasan sekitar. Contohnya, ada tak rumah-rumah yang baru sedang dibina, ataupun rumah-rumah baru yang dah siap dibina, ataupun berapa banyak rumah-rumah yang ingin dijual di sekitar kawasan korang. Ini juga akan memberi kesan sama ada cepat ataupun lambat. Kalau penawaran tu banyak and then tengok pula pada harga, pembeli akan ada lebih banyak pilihan. Tapi kalau penawaran tu kurang, tak ada rumah-rumah baru di kawasan sekitar, orang lain pun tak ramai yang nak jual rumah di kawasan sekitar, so masa tu anda bolehlah letakkan harga berapa yang anda nak jual. Tapi again, walaupun tak banyak penawaran, tak banyak option untuk pembeli, tapi kalau rumah tu masih lagi di luar kemampuan pembeli, memang tak ada orang boleh nak membeli rumah anda lah. Yang kedua, rumah mesti cantik. Nak cantik macam mana? Tidaklah korang kena renovate memang sampai cantik luar dalam dan sebagainya. Tak. Bila nak jual rumah ni, korang kena ambil gambar untuk korang iklankan. Ada juga pembeli-pembeli ataupun prospek yang berminat untuk datang ke rumah. Dia nak tengok rumah, kita panggil viewing lah. Rumah mesti dalam keadaan cantik. Apa yang dimaksudkan dengan cantik? Contohnya kalau rumah anda ada laman, rumput-rumput yang panjang tu kita pendekkan, kita kemaskan. Kalau ada barang-barang di sekitar kawasan rumah, kita kena susun cantik-cantik, susun elok-elok. Dalam rumah jangan nampak bersepah, kemaskan kedudukan kerusi meja, susun barang dengan cantik-cantik. Lagi-lagi bila kita nak ambil gambar ataupun masa orang nak datang viewing lah. Selain daripada kekemasan, saya cadangkan, saya galakkan kalau tuan rumah boleh cat rumah tu. Kalau rumah tu nampak kusam, pembeli dia akan rasa macam nak tengok rumah lain dululah. Dia macam tu. Tapi kalau rumah korang cantik dan bersih, kemas, contohnya korang boleh cat warna putih, dia akan nampak lebih terang, lebih kemas, lebih cantik. Lampu-lampu pula, kalau ada yang dah malam, korang kena tukar. Pastikan lampu korang tu lampu yang memang kalau buka tu terang satu rumah. So barulah pembeli bila datang, dia tengok kemas rumah, dia akan nampak lebih luas. Kalau bersepah ni dia akan nampak sempit. Lepas tu kalau dinding-dinding tu dah dicat warna putih, tak perlulah cat yang berkualiti ataupun double triple layer. Sekadar memang anda cat satu layer putih nampak kemas pun dah cukup sebenarnya. So pembeli akan nampak rumah tu lebih cantik, lebih luas, lebih kemas. Buka pula lampu nampak terang. So ini akan menarik minat pembeli untuk membeli rumah anda. Sebab in the end, bila pembeli tu masuk rumah, dia akan tukar cat mengikut warna kegemaran dia. So warna cat korang tu yang penting biarkanlah warna yang asas, warna putih, cantik dan kemas. Okey, seterusnya yang ketiga, iklan dan dapatkan prospek pembeli. So korang dah tentukan harga rumah, korang dah pastikan keadaan rumah korang cantik. Seterusnya korang kena iklankan dan dapatkan lebih ramai prospek. Lebih ramai prospek yang berminat untuk viewing, lebih tinggi peluang untuk anda menjual rumah anda. Bila kita cerita iklan, korang kena sampaikan maklumat ataupun iklan-iklan rumah korang ni di semua platform jualan hartanah yang korang boleh masukkan lah. Sebabnya kalau rumah dah cantik, harga dah okey, tapi orang tak tahu yang korang nak jual rumah, so tak ada guna juga kan. So antara platform-platform yang korang boleh gunakan seperti mudah.my, iProperty, HProp, Property Guru, Facebook page, WhatsApp korang. Masukkan je iklan rumah korang di semua platform-platform ni. Lebih luas platform yang korang share, lebih luas potensi dia untuk sampai kepada prospek.
Dan bila ada orang yang berminat, kita panggil prospek dululah sebab dia belum confirm nak beli. Prospek ni mungkin dia akan berminat nak menghubungi kita, nak datang rumah, datang tengok-tengok rumah, lepas tu dia balik, mungkin dia senyap. Nanti datang lagi orang nak tengok rumah, mungkin dia senyap. Perkara ni mungkin akan berlaku beberapa kali sehinggalah anda dapat prospek yang betul-betul berminat dan serius untuk membeli rumah. Ada juga orang yang prefer sebelum prospek tu datang viewing rumah, dia nak check dulu kelayakan dan sebagainya. Terpulang kepada anda. Kalau anda sebelum prospek tu nak datang tengok rumah, anda nak tanya kelayakan loan dia dulu pun boleh. Kalau anda nak bawa dia datang rumah dulu, kemudian semak kelayakan loan dia selepas itu pun boleh, tak ada masalah. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Sebab kalau nak kata kita check confirm dia punya loan dulu sebelum viewing pun belum tentu, belum dapat menjamin lagi dia berminat untuk membeli rumah. Nak jual rumah ni memang kena sabar sikit lah, layan prospek datang nak tengok rumah. Kita tak tahu waktu dia bila. Kadang-kadang waktu kita tak sesuai, time tu dia nak datang, terpulang. Kalau kita rasa waktu tu tak sesuai untuk dia datang viewing, kita boleh minta dia datang pada waktu lain. Cumanya kita tak tahu, mungkin orang yang nak datang malam tu lah dia yang betul-betul serius untuk membeli. Orang yang datang Sabtu Ahad tu mungkin dia nak window shopping. Kita tak tahu, kita memang tak tahu langsung potensial prospek kita. Jadi kalaulah selagi anda mampu untuk entertain prospek untuk datang viewing, entertain je. Tapi kalau dah waktu tu tak sesuai, dah terlampau lewat, waktu family nak rehat dan sebagainya, anda ada hak untuk beritahu prospek, boleh tak datang pada waktu lain, hari lain, waktu sekian-sekian. Masing-masing ada budi bicara. Seterusnya yang keempat, dokumen lengkap. Sebagai penjual rumah, korang pun kena sediakan dokumen dengan lengkap. Apa dokumen-dokumen yang korang kena sediakan? Contohnya, perjanjian jual beli yang lama, SPA ataupun SMP lah. SPA dengan SMP ni perkara yang sama. So, SPA ataupun SMP anda yang masa anda beli rumah dulu. Yang ini kadang-kadang ada owner dia tak ingat dia simpan kat mana. Pastikan dokumen ni ada dalam simpanan anda. Bila nak jual rumah, dokumen ni anda perlu serahkan kepada peguam. Salinan, kalau tak nak bagi yang original pun tak apa, boleh buat salinan dan bagi pada peguam. Selain daripada itu, title ataupun biasa korang panggil geran lah. Kalau tak ada title ataupun geran, yang ini akan melambatkan sedikit urusan untuk proses menjual rumah. Peguam perlu membuat carian. Peguam perlu dapatkan salinan title ataupun geran anda. Pastikan anda punya SPA, title, risit-risit seperti pembayaran cukai tanah, cukai harta, utilities. Semua ni anda simpan elok-elok, dan bila dah ada pembeli besok, anda boleh serahkan semua dokumen ni kepada peguam untuk peguam uruskan urusan jualan rumah. Okey, yang last sekali, alhamdulillah, setelah anda tentukan harga dan harga anda harga yang bertepatan, anda dah pastikan rumah anda dalam keadaan baik dan cantik, anda dah iklankan, dokumen pun dah sedia, pembeli bersetuju nak membeli rumah. Pertama sekali, pastikan pembeli bayar duit deposit lah. Sama ada deposit awal, earnest deposit sebanyak 3.18%, 6.82% kemudian, ataupun pembeli bayar terus 10% deposit untuk membeli rumah. Bila dah bayar deposit, pembeli boleh terus buat permohonan pinjaman untuk mendapatkan pinjaman membeli rumah anda. Kalaulah pembeli punya pinjaman tak lulus ataupun bank tak luluskanlah pinjaman rumah dia, biasanya tuan rumah memang kena pulangkan balik lah. Kita tak naklah sampai menganiaya orang. Dia lock deposit ataupun dia beri deposit tu, maksudnya tanda rumah tu dia dah booking. So kita dah tak boleh offer dah pada orang lain sebab dia dah bayar deposit. Kalau saya cadangkan pulangkanlah balik. Benda ni kita kena set awal-awal dengan pembeli. Macam mana? Kalau you bayar deposit ni, loan tak lulus, pulang balik ke tidak? Pulang 100% ke sebagainya ke? Kita kena bagi tahu awal pada pembeli. Jangan masa last, tak boleh lah, loan tak lulus, kita tak pulang. Pada awal-awal kita tak cakap benda ni. So tak boleh lah, ni macam menganiaya juga. So pastikan kalau dah ambil deposit, loan tak lulus, kita kena pulangkan balik. Tapi kalau loan tu lulus, alhamdulillah kita boleh proceed. Seterusnya, anda perlu menghubungi peguam. Peguam akan bantulah uruskan urusan jualan itu sehingga selesai, sehingga serah kunci. So last sekali, bila dah serah kunci tu, pastikan anda sebagai tuan rumah, anda kena batalkan mana-mana bil yang di bawah nama anda. Contohnya,
bil TMB, bil air, Indah Water kalau ada. Pastikan korang dah selesaikan langsaikan pembayaran segala tunggakan dan bil-bil yang terkini, dan maklumkan kepada TMB, syarikat air dan juga Indah Water, maklum anda nak tutup akaun sebab anda dah jual rumah ni kepada pembeli yang baru. Saya rasa setakat ini itu saja. InsyaAllah kalau anda ikut poin-poin yang saya kongsikan ni, anda dapat jual rumah anda dengan cepat. Kalau ada apa-apa soalan, perlukan bantuan, anda boleh komen ataupun anda boleh terus hubungi saya. Saya Afif Azman, perunding hartanah anda. Assalamualaikum.